wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-arif ar-rabbani Syekh Wan Daud ibn Syekh Wan Abdullah ibn Syekh Wan Idris al-Fatani al-alamah al-muhaddis al-musnid Najmuddin Abi al-Mawahib Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ibn Abu Bakar as-Sakandari al-Ghaiti syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala man usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadailil lati la tustaqsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, Subhana, maha suci Allah, alladzi asra bi 'abdihi, yang telah menjalankan akan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestin, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Suratul Isra, perjalanan malam, surah yang ke-17 pada ayat yang pertama daripada 111 ayat pada juzuk yang ke-15. Tama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiratillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mendengarkan sedikit ta'liq daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang kalau ikutkan sebenarnya kita tak mampu untuk menceritakan keseluruhannya, kerana ceritanya begitu detail, terperinci dan panjang. Tetapi kita ambillah sedikit sebanyak apa yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah. Yang moga-moga dengan penjelasan itu ataupun pemahaman itu akan membuahkan hasil rindu dan mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kecintaan itulah kita harap Allah izinkan baginda Nabi kita Nabi Muhammad untuk memberikan syafaatnya kepada kita nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru,
ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Isra' tu apa dia? Kita nak kena kenal dulu. Isra' ni kata ulama disebut dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Al-Isra'u sayrul laili. Isra' itu ialah maknanya berjalan di waktu malam. Itu maksud asal dia. Makna Isra' ialah berjalan di waktu malam. Kalau berjalan di waktu siang, perkataan dia lain. Jadi Isra' tu sendiri telah memberi khusus, maknanya berjalan waktunya malam. Dikaitkan dengan peristiwa Nabi ini, yakni perjalanan Nabi pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestin. Jaraknya puluh ribu kilometer. Kata Baba Ridauddin, kalau ikut naik unta, perjalanan dengan menaiki unta mengambil masa selama 3 bulan. 3 bulan lebih baru boleh sampai. Tapi Allah buat perjalanan Nabi dengan menaiki burak, dengan hanya semalam sahaja, dengan hanya sekejap sahaja. Kemudian dah sampai Nabi dalam perjalanan tu macam-macam lah ceritanya. Nanti kita tengok, kita kupas sikit-sikit mana kita mampu. Dah sampai di Masjid Aqsa di Palestin. Kemudian Allah turunkan pula yang kita namakan dia sebagai tangga. Tangga tu dalam bahasa Arab namanya Mi'raj. Jadi Mi'raj tu maknanya tangga. Allah turunkan tangga daripada langit pertama. Langit pertama ni namanya Raqi', kata Nabi. Fa innaha Raqi', kata Nabi dalam hadis. Itu nama langit tu namanya Raqi'. Allah turunkan tangga daripada langit pertama sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi pun naik dah tangga tersebut. Kemudian naik ke langit kedua pun sama, ada tangga. Sampailah langit yang ketujuh. Sampai di langit yang ketujuh, di situ ada sebuah tempat namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni apa dia? Sidrah tu maknanya pokok sidir. Bahasa kita panggil pokok bidara. Sebab tu kalau boleh tanam pokok bidara dekat halaman rumah kita. Kerana pokok bidara ni jin kafir, setan dia tak suka. Sebab apa? Sebab ni pokok yang disukai Allah, sehingga Allah letak pokok tu di sana, di atas langit ketujuh tu. Namanya Sidrah. Al-Muntaha, makna Al-Muntaha tu penghabisan. Maksud Al-Muntaha yang penghabisan, habis, last. Sebab tu dipanggil Sidratul Muntaha. Makna pokok tu sebagai sekatan, bahagian yang paling bawah di bumi, boleh naik sakat tu je. Naik atas lagi tak boleh. Sebab tu malaikat Jibril AS bawa Nabi sampai situ je. Naik atas lagi, kata malaikat Jibril, nescaya aku akan terbakar, tak boleh pergi. Nabi je boleh lepas naik atas tu. Nanti kita akan tengok ada makhluk yang boleh lepas atas tu. Apa ciri-ciri dia, apa sifat-sifat dia. Kalau boleh lepas kira hebat. Sebab malaikat Jibril pun tak boleh lepas. Jadi kalau boleh lepas kira hebat. Namanya Sidratul Muntaha atas tu. Naik atas lagi tu, atas daripada Sidratul Muntaha yang tak boleh naik tu, itu namanya Mustawa. Satu tempat tu namanya Mustawa. Atas Mustawa, ni paling tinggi sekali, namanya Hadratul Qudsi. Ada 70,000 hijab nak sampai kat situ. Ada 70,000 halangan nak boleh sampai ke Hadratul Qudsi. Sebab tempat yang sangat-sangat secret, tempat rahsia. Tapi kita akidah ahli sunnah wal jamaah kena clear betul-betul, jelas betul-betul. Jangan kata Allah di situ. Kerana faham kita ahli sunnah wal jamaah ni, Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sidratul Muntaha ke, Mustawa ke, Hadratul Qudsi ke, itu semua adalah tempat.
Allah tak berhajat pada tempat. Betul Nabi bertemu Allah di Hadratul Kursi, tapi bukan Allah tu di Hadratul Kursi. Boleh faham situ? Jadi jangan kita kata Allah duduk di atas sana. Tak ada. Allah tak perlukan tempat duduk. Allah di mana? Wallahu a'lam. Allah tak memerlukan tempat. Setiap tempat adalah makhluk baginya. Baik. Jadi Hadratul Kursi habis. Jadi perjalanan daripada Masjid Al-Aqsa sampai Hadratul Kursi itulah dipanggil Mi'raj. Itu panggil Mi'raj. Jadi lengkapnya Isra' Mi'raj. Wa tengah tu makna dan. Isra' wal Mi'raj, maknanya Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' berjalan di waktu malam dan naik tangga. Tu kalau cakap Melayu dia. Lepas tu kalau cakap Melayu pelik lah sikit bunyi dia. Orang tanya malam tadi ceramah benda, tengok ramai sangat dekat surah Al-Aziziyah tu. Kita pun kata ceramah berjalan di waktu malam dan naik tangga. Itu ceramah benda. Tak pernah dengar tajuk ceramah macam tu. Cakap Melayu, cakap Arab sedap bunyi dia. Ceramah benda malam tu Isra' wal Mi'raj. Habaq lah Isra' Mi'raj dia kata. Dah sungguh lah. Itulah makna dia. Berjalan di waktu malam dan naik tangga. Boleh. Sampai atas. Jadi maknanya Isra' perjalanan melintang, Mi'raj perjalanan menegak. Habis dah selesai semua, nanti kita cerita sikit-sikit. Nabi dapat perintah solat apa semua, turun balik, kemudian turun balik. Turun daripada Hadratul Kursi, turun sampai Masjid Al-Aqsa, naik balik Buraq sebab Buraq duduk situ. Naik balik Buraq, patah balik ke Mekah. Habis, selesailah. Itu cerita Isra' wal Mi'raj. Boleh faham? Kalau faham habis dah balik ya? Dia kata jangan macam tu Ustaz. Sekejap sangat. Kata ceramah perdana. Baik. Jadi malam ni insya-Allah ceramah kita habis pukul 12. Boleh? Slow boleh. Jadi insya-Allah. Tuan-tuan boleh, saya tak boleh. Baik. Cerita ni kenapa Allah turunkan peristiwa Isra' wal Mi'raj ni? Dia ada sirah dia, ada sejarah dia, ada permulaan dia. Mulanya Nabi ni Allah uji hidup dia. Allah uji hidup dia. Di pondok Tok Guru kami mengajar, cuba kita sama-sama tengok. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ni, Nabi ni siapa dia? Nabi ni kekasihnya Allah. Betul tak? Kan? Nabi ni Allah, dikasihi Allah, insan pilihan, tak sama taraf dengan kita. Tapi cuba perhati tengok hidupnya Nabi, semua yang dekat dengan Nabi semuanya mati belaka. Semuanya Allah ambil nyawa dia. Betul tak? Masa dalam perut kandungan ibunya, ayahnya tak ada. Ayah meninggal awal dah. Kan? Lepas tu bila Nabi lahir, Nabi barulah kecil lagi baby, baru nak mendapat kasih sayang seorang ibu, Allah ambil maknya. Mak pula tak ada. Kan? Atuknya jaga. Nah, lepas lama pula tu atuk pula meninggal. Kahwin pula dengan isteri pertamanya Siti Khadijah, Allah ambil pula nyawa Siti Khadijah. Nah, dijaga oleh pakcik saudaranya iaitu Abu Talib, Allah ambil pula nyawa Abu Talib. Pas sorang. Nah, disebut ada satu tahun itu dipanggil tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Allah ambil dalam tahun yang sama dua orang yang dikasihi oleh Rasulullah, Allah ambil nyawa dia, iaitu Abu Talib, pakcik saudara Nabi, dan juga isterinya Sayyidatuna Khadijah. Allah ambil tahun tu, itu dipanggil sebagai tahun kesedihan Nabi. Sedihlah orang yang dikasihi ni Allah ambil. Kan? Kalau kita tengok sirahnya Nabi ni, hidup ni, kalaulah berlaku pada orang biasa macam kita, orang dalam kampung ni, panggil apa? Kampung gerik. Kalaulah ada dalam kampung gerik ni, orang tu ayah dia meninggal masa kecil, lepas tu baru nak besar mak pula meninggal, lepas tu atuk pula meninggal, kahwin-kahwin meninggal pula bini, nak pakcik pula meninggal, seorang-seorang, kita akan kata apa pada orang? Kita akan kata sian dia, malang hidup dia. Kita kata begitu tak? Tapi adakah kita nak kata Nabi itu malang? Takkan nak kata malang hidup Nabi. Kok malang? Mana Nabi ni kasihnya Allah, Nabi ni kekasih Allah, Nabinya Allah. Jadi kenapa Allah buat begitu pada Nabi? Ini kerana Nabi ni nak menjadi pemimpin umat.
Jadi pemimpin umat bukan calang-calang orang. Nabi perlu ditarbiah sebelum usia Nabi menjangkau umur 40 tahun, dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Nabi ditarbiah sejak daripada kecil lagi. Tarbiyah Allah sendiri yang mendidik Nabi, mentarbiahnya Nabi. Dengan cara Allah tarbiah Nabi, Nabi tidak ada tempat pergantungan kepada makhluk, melainkan semata-mata kepada Allah. Nak bergantung ayah, ayah tak ada. Nak bergantung dengan mak tak ada. Nak bergantung dengan atuk pun tak ada. Nak bergantung dengan isteri tak ada. Nak bergantung dengan pakcik tak ada. Bila tak ada tempat bergantungan pada makhluk, hati tu bulat bergantung dengan siapa? Dengan Allah semata-mata. Ada. Baru hati ni gembira pun cari Allah, sedih pun cari Allah, tak cari yang lain. Tak macam kita. Kita ada masalah sikit, alah ayah aku ada, mak aku ada, atuk aku ada. Kita banyak bergantung dengan orang, banyak bergantung dengan makhluk. Akhirnya banyak kita bergantung dengan makhluk, kita terlupa tempat pergantungan kita kepada Allah. Nabi tak, Allah ajar Nabi tempat pergantungan hanya kepada Allah. Dan Allah jadikan Nabi awal-awal lagi anak yatim, ayah tak ada. Kerana Allah nak tunjuk akhlaknya Nabi itu, cantiknya akhlak Nabi bukan diajar daripada manusia. Kalaulah Nabi sempat ada ayahnya semasa hidup, pasti orang kata bagusnya akhlak dia, perangai dia. Memanglah ayah dia ajar dia. Dah. Siapa ajar Nabi? Ayah Nabi tak ada. Siapa yang ajar Nabi? Allah sendiri yang ajar Nabi. Akhlak Nabi paling cantik, paling terbaik. Kita ya mungkin kalau kita hebat, kita pandai, kita bagus, perangai elok, orang mesti kata ayah dia elok, ayah dia ajar dia, ayah kita. Ni tak ada. Nak kata kok mana? Nabi tak ada ayah. Ini kerana Nabi tu Allah sendiri yang didik dia, bukan makhluk didik dia. Tu hebat. Sebab Nabi pemimpin umat. Nak jadi pemimpin umat kena hebat nak. Jadi asalnya peristiwa ni, cerita ni adalah tahun kesedihan Nabi. Jadi Nabi berduka cita, sedihlah sebab orang yang dikasihinya tak ada. Maka Allah nak menggembirakan hati Nabi. Bila nak gembirakan hati Nabi, diberi hadiah yang sangat lumayan, yang tak terkira, iaitulah tiket penerbangan, pelancongan yang tak mampu dibeli oleh sesiapa pun, iaitu Allah berikan kepada Nabi Isra' wal Mi'raj. Lepas tu kata ulama, a'zamu nikmatin an'amallahu biha ala thaqalaini nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat manusia dan jin, nikmat paling besar bagi manusia dan jin ialah nikmat menjadi umat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nikmat Nabi Muhammad itu sendiri, nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan pada baginda Nabi ialah nikmat Al-Isra' wal Mi'raj. Kerana apa? Kerana tak ada seorang Nabi pun, tak ada seorang Rasul pun mendapat seperti dapatnya Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tak ada. Nabi seorang sahaja yang pernah Allah bawa dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ni. Nabi lain tak ada. Sebab tu ini hebatnya baginda Nabi SAW, istimewanya Nabi SAW. Kalau Nabi kita istimewa, maka kita yang ikut Nabi pun tumpang keistimewaan tu. Itu sonoklah jadi umatnya Nabi, kan? Tak apa kalau sekalipun kita tak lahir zaman Nabi. Masa di pondok, Tok Guru baca kitab sirah, ceritalah tentang perjuangan Rasulullah dengan para sahabat apa semua, lawan Abu Jahal apa semua. Jadi ada pelajar ni, dia kata, Tok Guru, kenapalah Allah tak jadikan saya hidup di zaman Nabi? Tok Guru ni dia kenal anak murid dia. Dia kenal seorang-seorang jenis anak murid yang jenis bagus, jenis rajin, jenis balok liat pun dia tahu. Jenis malah bangkit subuh, jenis kalau datang kelas tu kitab pun tak bawa. Dia kenal anak murid dia. Jenis kalau masuk tu Tok Guru nak habis dah, dia baru masuk. Tahu perangai anak murid seorang-seorang. Jadi anak murid yang tanya soalan ni jenis anak murid yang balok liat tu lah. Jenis buat masalah.
Nah, jadi dia kata kat Tok Guru, dia kata, Tok Guru, kenapalah Allah tak jadikan aku hidup di zamannya Nabi? Tok Guru pun tanya dia balik, dah awak kenapa? Tak adalah, kalau Allah jadikan saya hidup di zaman Nabi, mesti saya pertahankan Nabi, mesti saya berjuang sama-sama dengan Nabi. Tok Guru tahu perangai anak murid dia jenis balok liar. Tok Guru pun tengok atas bawah, ya ke? Tantang hang itulah Abu Jahal ke? Jadi bukan persoalannya hidup di zaman Nabi, bukan tu persoalannya. Kalau nak kira hidup zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab hidup zaman Nabi, tapi adakah ikut Nabi? Tak ikut Nabi. Jadi walaupun kita tak hidup di zaman Nabi, kita tak pernah melihat wajahnya Nabi, tak pernah bersua dengan Nabi, tapi kita ikut Nabi, hebat tak tu? Lagi hebat, kita dapat ikut suatu orang yang tak pernah kita tengok wajahnya. Kita dapat percaya, dapat beriman, dapat yakin dengan satu orang yang kita tak pernah dengar suara dia, tapi dalam hati ni kita yakin sangat pada dia. Malah bukan sakat yakin biasa, sehinggakan nyawa pun kita sanggup pertaruhkan untuk dia. Itulah namanya iman, itulah namanya percaya, itulah namanya mahabbah, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sedih, Allah bawa Nabi jalan-jalan. Jalan-jalan ni lah namanya Isra' Mi'raj ni. Sebab tu tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, sekaya mana pun kita, pangkat datuk, seri ke tun ke apa ke tak kira lah, sehebat mana pun jawatan kita, sekaya mana pun kita, banyak mana pun harta kita, kita takkan boleh pergi Isra' wal Mi'raj. Tak boleh nak beli tiket penerbangan nak pergi Isra' Mi'raj, tak boleh. Dia orang kaya, dia pergi KLIA tu, pergi kat kaunter tiket penerbangan. Ya cik, pegawai tu tanya, cik nak beli tiket nak ke mana? Saya nak pergi Isra' Mi'raj. Pegawai tu tengok dia macam ni, tengok atas bawah. Cik ada telan ubat gegat ke? Nampak macam mabuk je, macam gila je. Mana boleh pergi Isra' Mi'raj? Tak boleh pergi. Nah, walau hang banyak duit, berapa juta sekalipun, dalam bank dia bilion ada, bayar seketul sampai habis dia bayar, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Inilah hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul Nabi bukan berharta sangat, tapi tengok Nabi orang paling hebat, boleh pergi sampai tembus langit. Kita banyak harta, dia kata nak tembus langit. Tak boleh ke mana kita. Lagi-lagi kalau kena lockdown, lagi tak boleh pergi mana. Tu kata betul hebat tang mana, kita tak hebat. Nabi hebat. Jadi Allah bawa Nabi berjalan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kerana apa? Linuriyahu min ayatina. Ayat tadi kita baca. Kerana Allah nak tunjukkan kepada Nabi ayatina, ayat-ayat aku, ayat-ayat kami. Ayat ni maksud apa? Ayat ni maknanya tanda-tanda kebesaran Allah. Nak kekuasaan Allah, kebesaran, kekuasaan yang disebut sebagai ghaib. Betul Allah sebut dalam Quran, dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Apa makna ghaib? Makna ghaib yang tak pernah kita lihat dengan mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tak mampu kita fikir dengan akal fikiran kita. Contoh syurga neraka. Mana pernah kita tengok syurga tu macam mana, neraka tu macam mana? Dan tak mampu kita fikir dengan akal. Kita bayangkan macam mana syurga tu, tak setepat dengan yang sebenarnya. Kita bayanglah neraka tu macam mana, tidak setepat dengan yang sebenarnya. Dalam kitab ni Kifayatul Muhtaj ni, cerita Isra' Mi'raj ni, dia ada cerita tentang orang yang tak jaga solat. Orang yang mengabaikan solat, meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian tak qada semula. Maka mereka ni akan dipecahkan kepala. Satu waktu semayang, tak semayang dan tak ganti semula, dia akan dipecahkan kepala selama ribuan tahun. Pecah kepala jadi balik, pecah kepala jadi balik. Tuan-tuan, dunia ni sakit mana pun kita mati. Mati tu sebenarnya lebih baik daripada hidup. Sebab apa saya cakap gitu?
Sakit macam mana pun kita, bila mati sakit tu habis. Betul tak? Mana ada orang dah mati sakit lagi? Ada? Nah, dia sakit jantung, gitu. Lepas tu mati dia. Ada tak masa dah tanam dekat kubur, kata sian dia, dah jadi mayat pun sakit jantung lagi. Sakit jantung apa? Jantung pun tak fungsi dah. Sakit dia habis. Mana sakit tu selesai situ. Orang tu bawa motor mak rempit macam mana tahu? Masuk bawah trailer, penyek kot lori, pecah kepala. Pecah kepala dia sekali tu je. Dia sakit waktu tu je. Memang sakit sangat, tapi sekali tu je. Masalahnya dalam nerakanya Allah tak mati-mati. Tak mati-mati. Pecah balik, jadi balik. Pecah balik, jadi balik. Bayangkan sakit tu berulang-ulang, berulang-ulang. Tak stop, tak berhenti. Tu teruk tu. Tu neraka tu, jangan buat main. Tapi kita cuba bayang kan? Katanya pecah kepala tadi, kita pun bayang macam buah tembikai pecah, berselerak merah. Kita bayang macam tu. Kita dalam kepala ni kita bayang paling teruk dah. Kita dahsyat ni. Macam mana kita bayang tidak setepat yang sebenar. Kerana yang sebenar lebih dahsyat daripada apa yang kita bayang. Itulah namanya alam ghaib. Kita bayang tu dahsyat gila dah. Berkecai, meleleh, memancut darah. Kita bayang tu dah ekstrim sangat dah. 18 SG dah kita bayang. Nah, tapi seteruk mana pun kita bayang, realiti sebenar, hakikat sebenar di neraka nanti lebih teruk daripada apa yang kita bayang. Macam mana? Wallahu a'lam. Tak mampu kita bikin. Tu dahsyat. Sama juga macam syurga. Tok guru kami baca di pondok kitab Sairus Salikin, cerita tentang bidadari syurga. Ni budak-budak pondok ni kalau ngaji sifat 20 muak aja muka. Tapi ngaji bab bidadari cegah gini mata. Jadi tok guru baca cerita tentang bidadari. Dalam kitab cerita, pipi bidadari ni terlampau licin sehingga bak cermin, dia kata. Licinnya pipi bidadari ni macam cermin. Kita pun cuba pejam mata, kita pun cuba bayang. Lah kali kita ambil cermin tingkap mana tahu, kita buh dekat pipi kita. Kita kata macam ni kot pipi bidadari. Dah. Lebih lawa pada tu lagi. Macam mana? Wallahu a'lam. Dikatakan kalau bidadari ni dia singkapkan muka dia kat langit, tu dia keluarkan muka dia dekat langit. Lepas tu dia senyum. Bila dia senyum nampak gigi. Terangnya, putihnya gigi dia tu sampai tenggelam cahaya matahari. Lawanya gigi dia bila dia senyum, cahaya matahari jadi malap terus. Sebab terang lagi cahaya gigi bidadari tu. Cuba kita senyum hari ni, mendung terus langit. Kita apa tu, bidadari tu hebat kan. Diceritakan cerita tentang dalam syurga ni, dia tak pernah gerah, dia tak pernah turun, sentiasa naik kan. Bidadari ni kita tengok, sekali kita tengok cantik, kita pun pandang ke lain. Mungkin nak tengok pokok ke apa, sana ada pokok, ada taman-taman, tengok pokok. Kita pandang balik bidadari tadi, bidadari yang sama, bukan bidadari lain, bidadari yang sama. Sekali kedua kita tengok, dia lebih cantik daripada pandangan kita yang pertama tadi. Makna semakin cantik. Kita tengok, cantik. Kita pun kata lain, tengok ni, lagi cantik. Padahal orang yang sama ni, bidadari yang sama, bukan orang lain. Kita kali tengok, lagi cantik. Lah kali gini muka. Dah makin cantik, makin cantik. Tu kata hebat syurga. Makan begitu kan, kata tok guru. Kita ambil makan, tak kira lah kita nak makan apa kat dekat syurga nanti makan. Masuk dalam mulut, kita makan. Sedapnya, suapan pertama sedap. Ambil suapan kedua lagi sedap daripada suapan pertama. Suap yang ketiga lagi sedap daripada suap yang kedua. Suap keempat lagi sedap daripada suap yang ketiga. Makna lagi kita suap, lagi sedap. Lagi suap, lagi sedap. Dunia tak sama. Ikan siakap tak main 3 rasa, 14 rasa. Apa rasa kita pun tak tahu kan. Ni makna ni special punya ni, chef masak ni memang sedap. Tapi bila kita dah kenyang, sedap lagi tak? Tak sedap dah, muak.
Orang paksa kat makan, kata ustaz tambahlah ustaz. Anak muntah. Saya sekali dulu orang jemput ceramah di Terengganu. Dia 3 malam ceramah. Dia setkan 4 hari 3 malam duduk di Terengganu. Jadi set kuliah maghrib 3 malam. Masjid lain-lain, tak sama. Masjid hari pertama masjid lain, hari kedua, malam kedua masjid lain, malam 3 masjid lain. Tak apalah. Pergi yang malam pertama tu saya ceramah, pompang. Habis ceramah, AJK bawa pergi makan. Bawa pergi makan, dia hidang ikan siakap. Tapi jangan risaulah, malam ni tak minta ikan siakap. Tapi nak bagi apa salah, tak ada. Malam pertama dia sediakan ikan siakap. Wah, sonoklah kami tengok. Wah, ikan siakap ni. Ini ikan siakap ni ikan kayangan ni. Yalah 1,000 kot. Jangan buat main. Jadi sonoklah kami makan. Tak apalah, selesai. Esoknya pula ceramah, malam kedua masjid lain ni, bukan masjid yang sama, masjid lain. Masjid lain, tengok-tengok dia hidang ikan siakap juga. Sama ke 3 rasa ke? Kami dah mula tawar dah sikit. Alamak, ikan siakap lagi ya. Tak apalah, orang pagi jangan banyak bunyi, makan je lah. Makan. Tak apalah. Malam ketiga masjid lain tak ni pun hidang ikan siakap juga. Ikan siakap 3 rasa, elok-elok ada 3 rasa, tak ada rasa tu. Tengok-tengok, alamak, siakap lagi lah. Mujur tak ada malam keempat. Nak ceritanya, hebat macam mana pun lauk tu, kalau banyak kali, lama-lama sedap tu sudah tidak ada. Tak sedap dah. Sedap tu sekejap je. Sebab apa? Sebab dia barang dunia. Barang dunia ni sedap macam mana pun tak kekal. Hebat macam mana pun tak kekal. Kita belilah rumah mahal, banglo 3 tingkat, siap ada kolam renang. Berenang tak pandai, tapi buat agaklah kolam renang, nak tunjuk kaya. Rumah besar, lama mana boleh bertahan rumah tu? Lama-lama warnanya pudar, dindingnya retak dan sebagainya. Nak kena buat maintenance, duit pula dah tak cukup nak maintenance balik. Akhirnya naik semak. Badan kita pun tak larat dah nak urus, naik semak gitu. Lain kali mati pula kita, tak ada siapa nak duduk, jadi rumah hantu. Banyak rumah besar-besar, naik semak, kau jadi kosong gitu. Itu barang dunia. Nampak macam hebat, tapi tak kekal. Kita beli kereta mahal, macam mana pun mahal, BMW 7 Series ataupun Velfire, nak sebut pun payah tu. Beli kereta mahal macam mana? Hadap dengan trailer, siapa menang? Siapa kemik? Trailer kemik ke dia kemik? Dia tak kemik, sama ada. Cuma gah pada manusia. Itulah barang dunia. Kita jangan sampai ditipu oleh dunia. Ulun sangat dengan dunia, lain kali dunia tak bagi apa-apa pun kat kita. Tapi barang syurga, graf dia tadi saya sebut dah, dia makin menaik, takkan turun. Sentiasa hebat dan semakin hebat, semakin hebat. Tahu tak? Jadi makan tadi, lagi suap sedap, lagi suap sedap. Lain kali anak murid tanya tu guru, dah bila nak berhenti makan macam tu guru? Dah asyik makan sedap, bila nak berhenti? Sini apa makan sedap, lama-lama muak, boleh berhenti. Ni makin lama sedap, bila nak berhenti? Tu kata, nanti berhenti juga. Tapi berhenti bukan sebab muak, sebab nak makan benda lain pula, atau nak buat benda lain. Sebab tempat tu tempat yang takkan ada duka cita. Syurga ni tempat sonok aja, best aja, tak pernah rasa sedih, tak pernah rasa jemu dan sebagainya. Itu syurga. Tapi nak masuk kan senang-senang. Dugaannya banyak kan, lagi di dunia ni cabaran dia. Jadi ni Nabi nak dibawa oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Saya singkatkan ceritalah. Tengok makin sengit aja. Jalan-jalan banyak kalau nak cerita kan. Tapi saya nak ambil yang ni. Yang ni penting juga, best. Sampailah Nabi jalan, macam-macam lah Nabi jumpa kan. Sampai kat Masjidil Aqsa, lepas tu Nabi naik ke langit. Setiap langit tu pula ada malaikat-malaikat yang jaga. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Sampailah langit yang ke-7. Okey, dah sampai langit ke-7 dah ni. Nabi nak masuk ke tempat yang rahsia tadi yang saya kata tak boleh masuk, iaitu mustawa. Malaikat Jibril tak boleh masuk. Nabi pun kata, ni saya baca dalam kitab ya.
Kemudian diangkat Nabi SAW ke atas Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha. Maka menutup akan dia oleh awan. Ada satu awan ditutup, lindung. Maka kemudian Jibril daripadanya serta berhenti ia. Waktu tu Jibril tak dapat ikut. Nabi sampai kat Sidratul Muntaha, ada awan tutup, Jibril ke belakang, tak dapat nak follow. Tak boleh nak ikut. Berhenti Jibril. Dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur. Jibril tolak Nabi, pergi ke depan. Jibril tak masuk. Sebelum ni Jibril dengan Nabi jalan beriringan. Tapi kali ni Jibril tolak Nabi ke depan, Jibril ke belakang, dia tak masuk. Maka berkata ia baginya, kata malaikat Jibril pada Nabi, anta wa rabbuka, engkau dan Tuhan engkau aja. Masuk dalam tu Nabi dengan Allah ya, aku tak boleh pergi. Begitu. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi akan Jibril. Satu riwayat kata Nabi cakap dengan Jibril, di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya? Sampai sini je ke seorang kawan meninggalkan seorang kawan? Kata Nabi pada malaikat Jibril. Sebab Nabi dengan malaikat Jibril ni bersahabat. Maka berkata Jibril, inilah tempatku. Jikalau lalu aku, nescaya terbakar aku dengan nur tadi, cahaya tadi. Kata malaikat Jibril, tempat boleh aku pergi sampai sini je. Padahal tuan-tuan, malaikat Jibril ni bukan calang-calang. Malaikat Jibril ni makhluk muqarrabin. Makhluk muqarrabin. Apa makna makhluk muqarrabin? Makhluk yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Hebat Jibril ni. Jibril pernah tunjukkan rupanya yang original pada Nabi 2 kali sepanjang hidupnya Nabi. 2 kali malaikat Jibril tunjuk rupanya yang original. Sekali masa di Gua Hira, kali kedua masa di Sidratul Muntaha di sini. Dalam cerita kita ni. Masa di Gua Hira dulu, masa dalam gua tak tunjuk lagi lah. Sebab kalau tunjuk pecah gua tu. Sebab gua tu kecil, malaikat Jibril ni besar. Jadi waktu tu dia menyerupai seorang laki-laki. Katanya ulama, rupa laki-laki yang malaikat Jibril ikut, iaitu berjubah putih, berserban putih. Kalau kita berpakaian begitu, jubah putih hari Jumaat, cubalah pakai jubah putih, serban putih. Itu pakaian-pakaian malaikat. Malaikat akan suka dengan kita. Tapi kalau pakai seluar pendek, malaikat kata, ni siapa dia ni? Ni geng mana dia tak kenal. Ni bukan kawan, ni lawan ni kata. Jadi malaikat Jibril, dia akan rupa seorang lelaki, muka tampan lah. Jadi kemudian bila dia keluar daripada gua tu, dia jadi rupa dia original. Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar daripada gua, Nabi tengok, Nabi kata, aku tengok kanan, aku tengok kiri, tak ada yang lain melainkan Jibril sahaja. Maksudnya malaikat Jibril penuh kat langit tu. Bukan ramai malaikat Jibril seorang je, tapi sebab dia besar, penuh dekat langit tu. Malaikat Jibril ni kata ulama, dalam kitab sebut dia ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Kalau dia buka satu je sayap dia, bukan banyak, satu je, dia buka satu sayap, dia tutup alam cakrawala. Bukan tutup bumi ya, tutup habis planet-planet semua dengan matahari semua dia tutup. Satu sayap saja dibuka. Kalau macam tu satu sayap boleh buka tutup semua alam semesta, takkan badan dia besar lalat. Betul tak? Kalau sayap dia dah besar gitu, badan dia agak-agak besar mana? Itu hebat malaikat-malaikatnya Allah, besar. Bila Nabi tengok gitu, Nabi kagum. Nabi kata, azam, hebat engkau wahai malaikat Jibril. Hebat engkau, badan kau besar begitu, kepak dengan sayapnya yang besar. Tapi malaikat Jibril, nama pun malaikat Jibril. Dia baik dia tawaduk. Dia merendah diri, kata janganlah cakap macam tu wahai Rasulullah, aku ni kecil je. Itu malaikat Jibril. Kalau kita gak macam, baru hang tahu aku siapa ni kata. Malaikat Jibril dah bila Nabi puji dia merendah diri. Dia kata dah, ya Rasulullah, aku bukan hebat mana pun, aku kecil je kata. Ada lagi besar pada aku. La ilaha illallah. Dia tu besar dah. Tiba-tiba dia kata, ada lagi besar daripada aku. Nabi tanya, siapa ni? Malaikat Jibril kata, malaikat Israfil. Malaikat Israfil siapa? Tugas dia buat apa? Tiup
sangkakala. Itu malaikat Israfil, tiup sangkakala. Kata malaikat Jibril alaihissalam, sayap aku hanya ada 600, tapi sayap malaikat Israfil 2 kali ganda daripada sayap aku. Maknanya malaikat Israfil ada 1200 sayap, 600 kanan, 600 kiri. Kalaulah, kata malaikat Jibril, kalaulah aku buka semua sayap aku 600 tadi, malaikat Jibril 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri, aku buka semua, baru bersamaan dengan satu sahaja sayap malaikat Israfil. Bayang besar mana malaikat Israfil tu. Nah, malaikat Jibril tadi pun kita dengar besar dah. Dia kata dia buka semua sayap dia, baru bersamaan satu sayap malaikat Israfil. Kalau macam tu besarnya malaikat Israfil, dia punya trompet tu agak-agak besar mana? Besar lah. Dan kalau trompet dia tu besar, bumi kita besar mana? Kecil dia. Kalau dia tiup, tak terpelanting bumi tu. Tu logiknya kata Tuan Guru Harundin. Lepas tu masa saya kecil-kecil dulu, ustaz saya, dia melawak lah. Tapi melawak dia macam logik juga. Dia melawak lah. Dia kata, tahu tak kenapa berlaku gempa bumi? Kenapa berlaku tsunami, ribut taufan apa semua tu? Kami kata mana tahu, bencana alam lah ke apa semua. Dia kata gini, malaikat Israfil ni tugas dia apa? Tiup sangkakala. Jadi dia letak kat mulut dia sangkakala tu. Dan tapi dia tak boleh tiup lagi, sebab belum kiamat lagi. Allah tak bagi arahan lagi. Dia nak tiup, nanti Allah bagi tahu, okey tiup, baru dia tiup. Tapi kadang-kadang bila letak trompet tu dekat mulut, kadang-kadang nak terbatuk juga, dia kata. Jadi bila dia tertiup sikit je, sikit tu gempa tu kata. Nah, itu dia tak tiup habis, tertiup sikit je, gempa bumi, ribut taufan. Kalau tiup terus, bayangkanlah, bukit ni terangkat, terpelanting gitu, pecah berkecai, jadi debu semua. Kan? Itu jangan main-main. Malaikat Israfil. Bila dengar begitu, Nabi kagum. Nabi kata, wah, hebatnya malaikat Israfil. Badannya saja besar begitu, sayapnya 1200. Kata malaikat Jibril, ada lagi hebat ya Muhammad. Ada lagi hebat. Malaikat Israfil tu hebat dah, tadi kita dengar, besar dah dia dengan 1200 sayap. Ada lagi besar pada tu, katanya malaikat Jibril. Siapa dia? Nabi tanya. Malaikat Hamalatil Arash. Malaikat Hamalatil Arash ni malaikat yang menanggung Arash. Bilangan dia sekarang ada 4 orang. Nanti bila berlaku kiamat, Allah tambah lagi 4 jadi 8. Dalam Quran ada sebut. Malaikat namanya malaikat Hamalatil Arash. Kata malaikat Jibril, malaikat Israfil ada 1200 sayap. Malaikat Hamalatil Arash 2 kali ganda sayapnya daripada malaikat Israfil. Jadi 1200 campur 1200, 2400 sayap malaikat Hamalatil Arash. Kanan saja 1200, kiri 1200, jumlah semua 2400 sayap dia, malaikat Hamalatil Arash. Kalaulah malaikat Israfil buka semua sayap dia, 1200 tadi, 600 kanan, 600 kiri, dia buka semua sayap dia, baru bersamaan dengan satu sayap malaikat Hamalatil Arash. Masya Allah, betapa besar. Tak, kita nak bayang pun juling mata. Lah kali sawan tu jangan bayang, tak boleh nak bayang, terlampau besar. Cumanya apa yang kita nak bagi faham, tadi kita cerita tentang besar-besarnya malaikat, banding dengan kita besar mana? Agak-agak malaikat tengok kita macam mana? Malaikat ni besar-besar atas langit tu, dia tengok ni, kita kat bawah ni tengok ni. Dia kata apa? Kecil besar kecil aku tengok dia ni. Oh, tak nak semayang, tak nak jalan hudud, tak nak baca Quran, aku picit. Dia tengok kita kecil, macam kita tengok semua halu jalan lah. Kadang-kadang kita saja bully semut tu. Kita ambil cawan telangkup. Tak lagi mana, tak lagi mana. Ada kita buat main dia. Ada tu malaikat Allah ni besar-besar atas tu. Dia tengok kita. Tak bangkit subuh. Tak apa dia kata. Tak apa. Hang tak mati tak apa. Hang mati esok siap hang. Dia tunggu muka nakir, dia tunggu, dia tengok malaikat maut tengok. Dalam riwayat kata malaikat maut ni dia datang tengok kita 70 kali sehari.
Nah, dia tak cabut nyawa kita lagi sebab tengok senarai belum sampai. Tapi dia akan ziarah kita, dia akan jenguk kita 70 kali dalam masa sehari. Sehari ada berapa jam? Sehari ada 24 jam. Nah, kalaulah malaikat tu datang 24 kali, maknanya sejam sekali. Tak, tapi bukan 24. Dia datang tengok kita 70 kali. Maknanya dalam sejam berapa kali dia datang? Mungkin 2 atau 3 kali dia jenguk kita. Tadi awal-awal kuliah dia tengok pukul 8 tadi tengok. Cergah lagi dia tengok ramai kita. 8.30 dia datang pula tengok. Makin sengit dia kata. Sagi pukul 9 dah habis dah. Lembik dah dia kata. Dia tengok. Jaga dia tengok. Malaikat maut. Malaikat Israel. Jangan buat pasal. Dia datang rumah kita, sadaqallahul azim kita. Assalamualaikum. Dia datang rumah kita. Waalaikumsalam. Siapa tu? Kita tanya. Ni Israel. Allah. Lama tak datang kita. Lama tak datang apa? Kawan tu sekali datang senyap kita. Jangan buat pasal dengan dia kan? Menteri tak menteri, mati. Agung Sultan mati. Ni, nah, malaikat ni Allah. Jangan buat pasal. Sebab tu jangan kita sombong. Allah hijabkan mata kita daripada melihat alam malakut ni, malaikat-malaikat ni Allah, sebab Allah nak uji kita kan? Hari ni kita rasa macam kita hebat, kita rasa macam kita besar. Dengan pangkat, dengan jawatan, dapat pula Menteri Kesihatan. Contohlah. Contoh aja kan? Rasa hebat agak. Dia tak tahu malaikat Allah besar-besar sana. Nanti di padang mahsyar baru Allah buka hijab kita, nampak alam malakut, alam ghaib ni Allah tunjuk kat kita. Waktu tengok tu macam mana? Agung Sultan tunduk kepala. Dan kalau Agung Sultan tunduk kepala, Menteri Kesihatan gini tu. Tak kira siapa lah. Dan kalau menteri macam tu, kita rakyat biasa lagi teruk lah. Masa tu tak kira. Orang jenis badan, tahu badan besar tu, badan orang panggil badan sado. Ketul-ketul ni balik gym. Sini ketul-ketul. Hari kiamat Zul kecil terus, lembik tu ketul dia. Tak jadi apa dah. Tengok malaikat Allah besar-besar, malaikat tengok gini. Kita kecil je lalu jalan gitu. Jangan buat pasal. Sebab tu jangan sombong. Ada jawatan, ada pangkat, itu amanah. Sebab tu namanya wakil rakyat. Apa makna wakil rakyat? Dia ni mewakili rakyat. Takkan semua rakyat nak pergi parlimen, pecah Dewan Parlimen tu. Kampung Gerik saja berapa orang, ratus ribu nak masuk dalam tu. Pecah Dewan tu, baru Kampung Gerik. Belum seluruh Gerik, tu baru Gerik, belum seluruh Perak. Dan 14 negeri, takkan semua nak masuk dalam Dewan. Pecah nak bincang apa? Baru bagi salam riuh rendah, semua nak cakap. Macam mana? Lah kali tak boleh lah pergi semua. Maka kita hantar wakil. Dalam ramai-ramai kita ni, kita lantik seorang. Aku lantik hang lah. Jadi wakil kami. Kami tu siapa? Rakyat lah. Itu namanya wakil rakyat. Dia mewakili rakyat untuk pergi sana, untuk sampaikan apa yang rakyat minta. Mula-mula dia kata, Hangguk, baik, saya akan jadi wakil kalian. Saya bawa apa yang kalian nak, saya bawa ke sana. Mula-mula. Lama-lama dia pergi sana, bukan dia bawa apa kita minta, dia bawa apa yang dia minta. Tu bukan wakil rakyat, tu wakil dia. Ni yang jadi hari ni. Dia tak kenal siapa dia, siapa tujuan dia, amanah dia sebagai apa. Dia rasa hebat dengan diri dia. Tak apa, sabarlah. Dunia hang tak apa. Allah kata hang nak buat apa dunia ni. Ishma syi'ta, kata Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, Ishma syi'ta, hiduplah kamu macam mana kamu nak hidup. Kamu nak bangga, kamu nak belagak, kamu nak sombong, kamu nak rasa hebat, hidup. Fa innaka mayyitun, kata dia. Tapi ingat, satu hari nanti kamu akan menjadi mayat. Kamu akan mati. Sehebat mana pun kamu mati, kamu akan kembali menjadi tulang belulang. Waktu tu mana kehebatan kamu? Mana tahtanya kamu? Mana hartanya kamu? Mana jawatan pangkatnya kamu? Tak ada. Lepas tu jangan sombong. Jangan sombong.
Baik, ini cerita ni. Kemudian ya, kau apa dah ni? 852 sikit lagi. Boleh ni? Slow boleh. Jadi bila Nabi sampai dah dekat atas tu, nama dia apa nama tu, Mustawa. Maka lalu Nabi SAW akan 70,000 hijab daripada Nur hingga sampai kepada Mustawa. Nabi lalu ada 70,000 hijab. Macam mana wallahu alam lah, kita boleh baca je dalam kitab. Rupa sebenar kita tak erti nak cakap. Sebab mana ada siapa-siapa yang pernah ikut. Nabi seorang je pergi. Nabi cerita balik pada sahabat, macam itulah sahabat terima sampai pada kita. Kita pun tak tahu. Tapi Nabi cerita ada 70,000 hijab. Hijab ni maknanya dinding, macam penghalang. Macam mana wallahu a'lam. Sampai kepada Mustawa. Kemudian Nabi sampai kat tempat mendengar sariful aqlam, yakni qalam, menyurat pada Lauh Mahfuz. Di atas sana tu, dekat Mustawa ni ada satu tempat rahsia. Ada dua makhluk yang Allah cipta di situ. Satu namanya qalam, bukan kolam renang tu. Qalam tu maknanya pena, pen. Satu lagi Allah cipta namanya Lauh Mahfuz. Situ qalam dengan Lauh Mahfuz. Qalam ni tugas dia menulis, dia macam pen, dia tugas dia tulis. Lauh Mahfuz tu, lauh tu makna papan, mahfuz tu maknanya terpelihara. Papan tulis yang terpelihara. Jadi qalam dengan Lauh Mahfuz ni bekerjasama. Apa Allah suruh tulis, dia akan tulis dekat lauh tu. Qalam tu akan bergerak, tulis. Allah kata ni apa semua. Jadi segala rahsia makhluk duduk di Lauh Mahfuz ni. Rahsia kita semua ada. Kahwin dengan siapa, anak berapa, mati bila, kerja apa, semua ada. Dah catat siap dah dekat Lauh Mahfuz. Tu rahsianya Allah. Di sinilah Nabi sampai. Maka melihat Nabi SAW di sana. Bila Nabi sampai kat kawasan tu, Nabi nampak akan seorang laki-laki yang gaib, ia di dalam nur. Nabi nampak kelibat seorang lelaki berlari, tapi hilang. Jajak hilang. Tapi Nabi nampak seorang lelaki, tapi Nabi tak tahu siapa. Dalam nur. Maka sabda Nabi SAW, Nabi pun cakap, siapa ni? Iakah malaikat? Malaikat ke tu? Nabi tanya. Kemudian ada yang jawab. Kata setengah ulama, yang jawab ni Allah. Katanya tiada, bukan, kata. Tu bukan malaikat. Kemudian Nabi tanya, dan iakah Nabi? Nabi ke tu? Nabi tanya. Maka katanya tiada, bukan juga. Nabi pun bukan, malaikat pun bukan. Kemudian dijawab pada Nabi, suara tu jawab, maka sesungguhnya ia adalah seorang lelaki, adalah ia pada dunia, lidahnya itu basah daripada menyebut zikrullah. Allah bagi tahu kat Nabi, lelaki yang Nabi nampak berjalan dekat Mustawa tu. Mustawa ni saya sebut dah tadi, malaikat Jibril pun tak lepas. Tapi ada Nabi nampak kelibat lelaki yang boleh lepas sampai kat Mustawa. Nabi tanya, siapa tu? Malaikat ke? Allah kata bukan. Nabi tanya, Nabi ke? Bukan juga. Kemudian dijawab, lelaki itu adalah 3 ciri dia. Kalau kita nak jadi orang yang boleh lepas sampai Mustawa, 3 sifat ni kena ada pada kita. Yang pertama dikatakan, itulah orang lelaki yang masa hidup di dunia, mulutnya basah dengan zikrullah. Maksud basah dengan zikrullah, mulutnya berzikir selalu. Sebab tu jadikan amalan tuan-tuan, apa saja kita nak cakap atau apa saja kita nak buat, biar ada nama Allah dalam perkataan kita tu. Contoh, Mak, jangan lupa minggu depan kenduri rumah aku jangan tak datang. Kita jawab, insya-Allah. Insya-Allah lah. Yang Mak ni tak mengaji kuliah, itulah ceramah tak datang. Time makan dia ada. Mak ni pun kata, janganlah cakap insya-Allah, cakaplah han datang. Dia tak faham tu. InsyaAllah, maksud insyaAllah bukan tak nak datang, tapi maksud insyaAllah dengan izin Allah. Kalau Allah izin datang, sampailah aku. Kalau Allah izin tak bagi datang, tak sampailah kita. Jadi hidup kita ni bergantung dengan biiznillah, bergantung dengan izinnya Allah. Semua dengan izin Allah. Kalau Allah izin jadi, jadilah. Allah izin tak jadi, tak jadilah. Boleh faham tak kat ni? Kalau faham, saya nak tanya, siapa suruh kata faham?
Kalau balik nanti bini kita tanya, Abang ada niat tak nak, kalau andai katalah dapat kahwin seorang lagi, abang nak tak? Nak jawab macam mana? Insya Allah jawab. Tapi masa nak jawab pakai helmet siap-siap. Takut periuk nasi terbang semua. Dia pun marah-marah. Kita perjelaskan dia yang insya Allah tu dengan izin Allah. Kalau Allah izin abang kahwin seorang lagi, kahwinlah abang seorang lagi. Kalau Allah tak izin, tak kahwinlah. Tapi banyaknya Allah tak izin, jangan risau. Tak ramai yang Allah izin. Betul. Orang perempuan pun kena faham. Maksud insya Allah dengan izin Allah, janganlah takut. Kalau Allah izin jadi, jadilah. Allah izin tak jadi, dia nak macam mana pun takkan jadi. Sebab semuanya yang berlaku dengan izin daripada Allah. Lelaki menang malam ni. Itu cerita dia. Yang tu yang pertama lah. Sifat yang pertama nak boleh lepas mustawa, mulut basah dengan zikrullah. Yang kedua, dan hatinya dengan masjid. Macam tempat kita ni, surau pun ada, masjid pun ada. Jadi sebenarnya asalnya orang Arab, surau tak ada istilah surau pun. Surau ni tempat kita je panggil. Lepas tu kalau kita pergi Mekah, Madinah, tak ada nama surau. Musolla adalah musolla, ataupun masjid. Jadi boleh, tak ada masalah. Walaupun kita tak pergi ke masjid, tapi kita mengimarahkan surau kampung kita. Kita solat jemaah. Termasuk juga orang yang dan hatinya lekat di masjid. Maknanya hatinya lekat dengan solat berjemaah. Ini sifat yang kedua. Nak boleh lelaki yang sampai kepada mustawa. Sifat yang pertama tadi, mulutnya basah dengan zikrullah. Sifat yang kedua, dia hati lekat dengan rumahnya Allah. Dia suka pergi rumah Allah, suka solat berjemaah. Melainkan ada hal-hal mustahak tak dapat datang, itu cerita lain. Tapi selagi boleh, dia akan istiqamah berada di rumah Allah untuk solat berjemaah. Itu syarat dia. Sifat yang ketiga, dan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali. Ini dia tak pernah memaki mak ayah dia walaupun sekali. Baru dia ni orang yang layak lepas kepada mustawa. Maknanya orang hebat. Sebab apa saya kata hebat? Sebab tadi malaikat Jibril pun tak boleh lepas, tapi dia boleh lepas. Tapi nak boleh lepas tu bukan senang-senang. Tiga sifat ni kena ada. Pertama, basah dengan zikrullah mulutnya. Yang kedua, hati lekat dengan rumah Allah. Yang ketiga, tak pernah dia memaki hamun mak ayah dia walaupun sekali saja. Tak pernah. Jaga tiga ni, insya-Allah kita jadi orang yang dipilih Allah untuk boleh sampai kepada mustawa, tempat yang hebat, tempat yang rahsia. Sampaikan malaikat Jibril pun tak boleh sampai. Tiba-tiba kalau kita sampai, maknanya kita macam lebih hebat daripada malaikat Jibril. Ke macam mana? Betul? Benar, cakap tu datang malaikat belakang. Dia ada belakang. Ada. Dia kata, hang kata hang hebat dah. Aku cabut lagi, dia kata. Baik, tak apalah. Memanglah betul kita manusia lebih hebat daripada malaikat sekiranya kita benar-benar taat pada perintah Allah. Lepas tu kata Tuan Husin Kedah dalam kitabnya Bidayatul Talibin, dia kata kadang-kadang manusia ni boleh jadi lebih baik daripada malaikat. Memanglah boleh jadi lebih baik daripada malaikat. Tahu tak sejarah semayang kita ni? Kita berdiri, qiyam, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu berkait dengan cerita Isra Mi'raj. Masa Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi jumpa malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah ni banyak, bukan 10 tu je. Sebenarnya banyak lagi, tak terkira banyaknya. Ada beberapa malaikat ni yang Allah cipta dia buat perbuatan macam kita semayang. Ada satu malaikat Allah cipta dia diam, qiyam, berdiri. Start daripada dia dicipta sampai kiamat, dia tak akan bergerak, diri je. Ada malaikat yang Allah cipta dia tugas dia rukuk. Daripada dia mula dicipta sampailah kiamat, rukuk aja, tak angkat-angkat kepala, rukuk. Taatnya malaikat.
Ada malaikat yang Allah cipta dia sujud. Daripada mula dia dicipta, dia sujud sampai kiamat. Dia tak angkat kepala, sujud aja. Nabi pun tengok tingkah laku malaikat-malaikat ni, Nabi tersenyum. Kata Allah, wahai Muhammad, kamu suka ke? Nabi kata, aku suka tengok perbuatan-perbuatan malaikat ni. Maka Allah kata, aku kumpulkan semua perbuatan ni, aku bagi kepada kamu dan umatmu untuk lakukannya. Itu yang jadi sejarah kita semayang. Jadi kita berdiri ni adalah sebenarnya ambil daripada berdirinya malaikat. Rukuk-rukuknya malaikat. Sujud-sujudnya malaikat. Tu kata lebih hebat daripada malaikat. Sebab malaikat yang ke atas tu, dia buat satu je. Kalau yang berdiri je, yang rukuk-rukuk je, yang sujud-sujud je. Kita semua kita buat. Semua kita buat. Diri pun buat, rukuk pun buat, sujud pun buat. Nah, itu yang baiklah, yang semayang, yang taat perintah Allah. Tapi dalam masa yang sama, kata Tuan Husin Kedah, ada juga manusia ni kadang-kadang lebih jahat daripada setan. Sehingga kan setan pun malu nak mengaku member. Betul, setan pun malu nak mengaku kawan. Dia kata, ini lebih setan daripada setan. Dia kata. Nah, contoh subuh, ada Nabi kata dalam hadis, iblis setan ni bila dia dengar suara azan, dia akan lari terkentut-kentut. Maksud lari terkentut-kentut tu kerana dia terlampau takut dengar suara azan. Dia takut sangat dengan kalimah Allah tu. Dia berlari sejauh-jauhnya sampai tempat yang tak ada azan. Kata ulama, tempat yang tak ada azan di tengah hutan atau di tengah lautan. Sebab situ mana ada masjid surau. Nah, dia akan lari sampai sana. Dia lari sini, Masjid Greek azan. Lari sini, Surau Al-Aziziyah azan. Lari sampai kat tengah hutan sana. Tengah hutan, Masjid Surau tak ada azan. Dia duduk situ. Jadi pagi-pagi subuh, setan tu duduk main-main. Tiba Tok Bilal azan subuh. Dia nak lari ya. Tapi sebab yang tidur tu member dia. Dia ajak sekali ya. Mat, jom lari. Ni azan ni. Mat kata apa dekat setan? Relax Atan, azan je pun kata. Dia pun tarik selimut. Tu setan terkejut tu. Aku takut, hang tak takut. Hang lagi setan dia kata. Tu kata. Nah, waktu setan pun terkejut tengok, ada lagi setan daripada aku punya. Ingatkan aku dah setan dah dia kata. Kan? Tu kadang-kadang manusia itu boleh jadi lebih jahat daripada iblis. Sebab jahat-jahat iblis pun dia takut dengan Allah. Tapi ada manusia langsung tak takut dengan Allah. Betul tak? Jahat-jahat iblis takut dengan Allah. Tengok orang kena rasuk hantu. Histeria gitu lah. Kita azan telinga kanan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengelepar dia, lari macam tu jin tu. Jadi elok budak tu azan. Cuba kita masuk kat disko, dia tengah nyocok langit gini, kita pun azan Allahu Akbar. Tak sempat habis campaknya kita kat luar. Kita yang terkeluar, bukan dia keluar. ada loot dia. Setan pun lari dengan azan, dia tak lari. Batu setan kata, ni lagi setan ni. Jadi jangan kita jadi macam tu. Kan? Baik. Jadi inilah tiga-tiga ciri sifat untuk menjadi lelaki sejati. Lelaki yang boleh sampai kepada mustawa satu kedudukan makam yang sangat hebat. Itu dia. Ini hebatnya. Dan antara kisah dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi tak dapatlah kita nak cerita keseluruhannya. Cuma kita boleh ambil teladan-teladan ibrah daripada cerita-cerita yang ada di dalam Isra' wal Mi'raj ini. Kami di pondok, Tok Guru kami baca kitab ni. Nama kitab ni Kifayatul Muhtaj. Bila masuk je bulan Rejab, Tok Guru akan tawakuf semua kitab-kitab lain. Jadi tak baca kitab apa pun. Cuma fokus satu kitab ni je. Kitab Kifayatul Muhtaj. Tok Guru akan baca sampai khatam. Tapi kitab ni nipis je macam ni. Yang ni yang Rumi, yang Jawi lagi nipis. Nah, kitab tu walaupun nipis begini, Tok Guru nak khatamkan dia sampai masuk raya baru khatam. Daripada bulan Rejab baca, masuk Syakban, lepas tu masuk Ramadan. Ramadan pun tak ada habis lagi. Lepas tu budak-budak balik sekejap, seminggu cuti raya. Balik cuti raya tu masuk balik, sambung lagi kitab ni, tak habis lagi. Tok Guru baca, akhirnya baru khatam masa dalam bulan Syawal, baru khatam. Nak ceritanya lamanya. Padahal mengajar tu bukan sekali sehari, 3 kali sehari.
kuliah subuh sekali, duha sekali, zuhur sekali. 3 kali baca kitab nipis ni 3 bulan lebih baru khatam. Jadi kalau tuan-tuan nak cerita detail tentang Isra' Mi'raj, kita kena ceramah ni sampai Syawal lah. Takkan kot saya pun nak balik, jauh lagi ni. Jadi tak bolehlah kita nak cerita semua. Cuma ni kita ambil part-part tertentu yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita. Moga-moga kita dapat beramal bersama, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita bersama. Cumanya satu pengumuman lah saya nak kongsikan. InsyaAllah saya hujung tahun ni, kalau tak ada apa-apa aran melintang, tak ada apa-apa masalah, saya nak pergi umrah, nak bawa jemaah sekali pergi umrah bulan 11 ataupun bulan 12 kan. Jadi walaupun mungkin ada di antara kita di sini baru first time kenal saya, baru jumpa saya kuliah bulanan ada di Wan Nong tu dengan Masjid Nurul Salam, tapi Masjid Nurul Salam tu tazkirah Jumaat je. Jadi kalau mungkin ada yang dah biasa ataupun yang baru, tak kisah. Kalau ada siapa-siapa yang berminat nak menyertai umrah bersama saya di hujung tahun, saya ceritakan sikit. Pakej yang saya ambil ni daripada syarikat Persada Oasis. Antara kelebihan pakej ni yang saya tertarik kerana nak ikut travel ni, kerana pakej dia bagi tiga tempat menginap. 3 tempat kita akan pergi. Biasanya mana-mana travel pergi 2 tempat je, Madinah, Mekah, Mekah, Madinah. Ni 3 tempat. Iaitu daripada KLIA ni kita terbang, kita akan masuk Madinah dulu. Kita akan bermalam di Madinah selama 4 malam. Kenapa kita masuk Madinah dulu? Kerana kita nak memberi salam pada Rasulullah dulu. Kerana Nabi lah kita jadi Islam. Kerana Nabi lah adanya umrah dan sebagainya, ibadat-ibadat yang lain. Jadi kita nak jumpa Nabi dulu. 4 malam kita duduk di Madinah. Habis 4 malam ni kita tak terus pergi ke Mekah. Kita akan singgah di satu tempat yang namanya tempat peperangan Badar. Yang ni tak banyak travel buat kan? Banyak di antara kita terkeliru antara Uhud dengan Badar. Diingat sama. Tak, Uhud tempat lain. Nah, Uhud peperangan Uhud, tapi Badar ni peperangan yang istimewa. Kerana Badar ni peperangan pertama umat Islam. Itu dalam bulan Ramadan ada satu tarikh 17 Ramadan dipanggil Badar Kubra. Itulah peristiwa sejarah, yakni tentera Islam tak ramai, 313 orang je lawan 1000 orang, tapi menang tentera Islam. Hebat ni dalam peperangan Badar. Jadi kita nak pergi sana, syarikat ni dia dah masukkan sekali dalam pakej ni. Kita pergi ke sana dapat tengok makam-makam para syuhada yang syahid dalam peperangan Badar, dan kita akan dapat tengok lokasi ataupun tempat yang dikatakan di situ pernah berlaku perang Badar. Kita akan tengok. Kemudian ada satu mukjizat yang Allah kekalkan sampai hari ini, namanya Bukit Pasir. Kat situ ada satu bukit, orang panggil Bukit Pasir. Kenapa? Pasir kat situ dia pelik. Pasir tanah Arab ni dia halus-halus. Biasanya bila pasir halus, ditiup angin terbang. Dia akan berganjak lah pasir tu. Tapi peliknya, pasir tu tak pernah berganjak walaupun dah bertahun-tahun duduk situ. Tiuplah angin kuat macam mana pun dia tak berganjak, duduk situ je. Bukit Pasir tu. Kenapa? Bila ditanya pada alim ulama, kata alim ulama, di situlah tempatnya tentera-tentera Allah yang bernama malaikat Allah turunkan di situ. Masa dalam peperangan Badar, malaikat-malaikat Allah turun di situ untuk bantu tentera Islam sehingga menang. Situ sejarah dia. Ni tempat yang ada mukjizatnya yang masih lagi dikekalkan, yang dapat kita lihat kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas habis di tempat peperangan Badar, dia akan bawa kita ke Taif. Pergi ke Taif dan bermalam 1 malam di Taif. Kemudian kita akan ziarah di Taif. Taif ni tempat bersejarah Nabi, di mana di situlah Nabi nak sampaikan dakwah. Mereka baling Nabi dengan batu, dengan najis, sampai Nabi lari selamatkan diri. Ni di tempat bersejarah tu, di Taif. Kemudian lepas di Taif, barulah masuk ke Mekah selama 5 malam. Jadi jumlah semuanya 12 hari 10 malam. Jadi ini semua yang saya sebut ni dah termasuk di dalam pakej, tidak ada harga tambahan. Semua tu dah masuk dalam pakej, dan alhamdulillah harganya pun berpatutan.
Harga package yang saya pergi ni, insya-Allah kita nak bawa jemaah, kalau ada siapa-siapa orang Greek nak ikut sekali, sangat-sangat kita alukan. Harganya hanya RM6,520 sahaja. RM6,520. Berbanding travel-travel lain yang saya ada tengok, kebanyakan tu 7 ke 8 ribu. Tapi saya tak nak condemn lah, travel lain itu terpulang masing-masing. Cumanya travel ni dia offer kat kita harga hanya RM6,520. Dan lebih menarik lagi, dia buat package installment, mana boleh bayar secara ansuran selama 4 bulan. Bulan pertama contoh kalau kita nak masuk bulan 3 ni, kita bayar 1,630 dulu. Bulan depan bayar lagi 1,630, bulan ketiga 1,630, bulan keempat 1,630. Maka cukup 4 bulan, lengkap dah. Duit kita tu cukup 6,520. Kemudian syarikat akan keluarkan tarikh, akan bagi tahu kita bila nak lepas, kemudian dibagi tarikh untuk khusus umrah. Jadi kita akan pergilah. Jadi kalau ada siapa berminat, mudah aja. Tinggalkan nama dekat meja. Kat luar ni ada, kita buka meja niaga untuk menampung sekolah pondok dengan tahfiz kami ni. Jadi pergi kat anak murid saya ni, bagi nama dengan nombor telefon, itu saja. Nanti pegawai travel tu sendiri yang akan telefon tuan-tuan dan puan-puan. Dia sendiri akan bercakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak tanya apa, tanyalah dia. Saya bukakan saja. Nah, ada pun nanti dia orang akan telefon sendiri. Kemudian kita tanyalah, nak tanya harga apa semua boleh tanya detail dengan mereka. Jadi kita mengalu-alukan kalau ada orang Greek nak join sekali. Nanti cakap dengan pegawai tu, saya nak pergi bersama Ustaz Syakir Nasuha. InsyaAllah saya sendiri akan jadi mutawifnya. Nanti mereka akan susunkan kita dalam satu grup. InsyaAllah kita pergi ziarah Nabi, tengok tempat-tempat bersejarah di sana. Moga-moga kita balik terkesan di hati. Bukan semata-mata balik umrah buat balik air Zam-Zam, tapi kita balik dengan rasa kasih. Kita tahu betapa dahsyatnya perjuangan Nabi untuk membawa Islam, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.